Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat setia yang menonton setia bersama Mu Buku yang menonton segmen hashtag My Buku kita, yang mana ianya merupakan satu program mingguan. Satu program mingguan kita menyediakan satu platform untuk berkongsi, mengupas berkenaan dengan buku, dan kita juga jemput pelbagai panel, pelbagai genre buku. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ingin turut serta bersama dengan kita, boleh PM ataupun DM page kami untuk nak sertai live momen buku. Kita terbuka kepada mana-mana pihak lah. Dan untuk itu saya mohon untuk sahabat-sahabat yang ada bersama dengan kita pada hari ini untuk share live kita hari ini supaya boleh memberi kongsi samalah manfaat yang kita akan dapat bagi satu program kali ini. Dan saya kira saya boleh kelaskan jugalah program Baik Buta ini sebagai satu medan perkongsian ilmu ataupun satu majlis ilmu lah yang untuk kita sampaikan atau kita kongsi sama bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Okay. InsyaAllah sebelum kita pergi berkenalan dengan buku, kita berkenalan dulu dengan panel jemputan kita hari ini dulu. Okay. Yang hadir bersama dengan kita pagi ini adalah Ustazah Khairun Nadia Abdul Sahimi yang merupakan guru akademik di Sekolah Rendah Integrasi Trust Islam Tahfiz Al-Khalifah atau dikenali dengan nama Sriti Tahfiz. Sriti, Sekolah Sriti. Okay, kalau sahabat-sahabat yang lain nak tahu apa itu Sriti dan sekolah apa yang ada dan sebagainya, boleh layari page Sriti Malaysia, insyaAllah. Baik, untuk itu menjemputlah dan jemput dan terima kasih kepada Ustazah Khairun Nadia kerana sudi bersama dengan kita pagi ini. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bersiaran daripada mana ni? Saya berada di tengah-tengah Bandar Macang. Bandar Macang. Kita juga berasal dari orang Macang. Ya, orang Macang. Tapi saya orang jauh sebenarnya, lahir di Tawau. Oh, lahir di Tawau, Sabah. Ya, Sabah. Sebab tu kan ada muka Sabah sikit. Memang mak ayah keturunan mak ayah daripada sana ataupun ayah kerja sana? Tak ada. Dua-dua orang Kelantan. Tapi pekerjaan arwah abah saya lah. Dia bekas tentera darat Malaysia. Mungkin pernah diposting ke Sabah satu ketika dahulu. Betul. Okey. Baik Ustazah, kalau bolehlah kita panjangkan sikit sesi ta'aruf kita ni. Kita nak minta Ustazah kenalkan ataupun background akademik Ustazah dan sebagainya lah. Berkongsi tentang diri Ustazah sedikit. Okay, terima kasih. Mungkin boleh juga nyatakan status sekarang ni sudah berpuja ataupun belum, dah berkahwin atau belum. Boleh. Okay. Terima kasih kepada moderator Syarah Syamimi. Nama saya Khairun Nadia binti Abdul Sahimi. Lahir di Sabah dan kemudiannya sebenarnya memang orang Kelantan lah. Dua-dua mak dengan ayah saya tu orang Kelantan. Tapi disebabkan pekerjaan ayah saya kan, dia banyak tukar-tukar tempat lah kalau dulu. Lepas tu menetap di Kelantan memang dah lama dah. Maknanya daripada kecil lagi memang tinggal di Kelantan. Pendidikan awal saya bermula di Sekolah Kebangsaan Pak Roman di Kemuning. Kemudian saya berpindah ke Bandar Macang kan. Jadi kita pindah juga sekolah, sekali lagi di SK Hamzah 1. Seterusnya di SMKA Wataniah, SPM 2012 dan STPM 2015 di SMKA Wataniah juga. Dan akhir sekali selepas tamat STPM di SMKA Wataniah tu barulah saya menyambung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Bahasa Arab dan Kesusasteraan. Jadi orang bidang pengajian bahasa rupanya Ustazah.
Je. Pengajian bahasa. Dekat UIA tu memang ada tiga jurusan yang berkaitan dengan bahasa. Bukan jurusan, maknanya 3 fakulti. 3 fakulti. Ada fakulti memang kalau fakulti saya ni kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Jadi bahasa Arab tu dalam bawah tu. Tapi ada juga fakulti kuliah of Languages and Management. Dan satu lagi akhir sekali kuliah of Education. Tapi tak ambil lah kuliah of Education tu. Kalau tak mungkin dah dapat ni lah tawaran. Macam kawan-kawan yang lain kan dah check keputusan temuduga one off baru-baru ni. Ramailah yang dapat Masya Allah, rezeki. option yang tu sebagai Baik, guru. dan saya juga merupakan graduan ataupun graduan daripada bidang bahasa, dan juga dimaklumkan Ustazah aktif adakan freelance ataupun kerja-kerja freelancer dalam bidang terjemahan ke macam mana? Oh, okey. Berkenaan dengan pekerjaan tu, maknanya saya kenal istilah freelance ni mungkin masa waktu belajar dululah. Freelance maknanya kita kerja secara bebas lah, tak terikat dengan mana-mana organisasi atau syarikat. Maknanya kita yang cari klien kan. Kalau selepas degree tu memang adalah saya buat kerja freelance. Maknanya pada masa tu saya diamanahkan oleh klien saya tu untuk urus Facebook page dia. Maknanya macam mana? Kena buat poster motivasi dakwah. Lepas tu kena update status dia lah secara berkala. Itulah pengalaman saya sebagai freelancer. Pasal terjemahan tu sebenarnya saya sangat berminat lah pasal terjemahan ni. Cumanya saya lebih kepada penulisan lagi berbanding dengan terjemahan. Memang ada lah tapi terjemahan tu just kadang jarang sangat lah. Kalau ada kawan minta tolong kawan universiti, masa tu saya offer lah saya punya khidmat tu, servis tu. Okey. Baik. Terima kasih atas taaruf yang saya kira agak panjang juga. Kalau sahabat-sahabat lain kalau nak kenal panel kita hari ni mungkin boleh cari Facebook beliau. Mungkin nama yang sama, Hairul Nadia. Nama baik. yang sama. Nama yang sama. Baik, insyaAllah kita dah selesai bertaaruf dengan panel. Kita nak taaruf pula kepada buku. Baik. Kita nak taaruf buku yang kita akan kupas hari ini yang merupakan karya daripada Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani, seorang tokoh agamawan yang bukan calang-calangnya yang dikenali di seluruh Malaysia dan juga saya boleh kira di beberapa benua Nusantara yang lain lah. Dan kita boleh seeloknya lah kita minta panel kita yang orang yang selayaknya yang dah khatam buku tu dah berapa kali, insyaAllah untuk memperkenalkan serba sedikit tujuan buku ini ditulis oleh Ustaz yang bertajuk Maka Bergembiralah, dan juga mungkin boleh sentuh sikit berkenaan dengan anatomi buku untuk mungkin sahabat-sahabat lain nak tahu yang macam saya ni mungkin belum baca lagi, nak tahulah bagaimana secara kasarnya dalam buku ni ada bahagian yang macam mana. Sebab bila mana kita sebut anatomi ni kan Ustazah, kita berbicara tentang bahagian suatu perkara tu. Kalau golongan-golongan pelajar perubatan bila disebut anatomi manusia berkenaan dengan badan-badan manusia lah. Dan kalau kita sebut anatomi buku, mungkin kita nak bercakap berkenaan dengan perihal kandungan dalam buku tu, bahagian-bahagian yang terkandung dalam buku tersebut. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih lah. Berbanyak-banyak terima kasih kepada Momen Buku kerana memberi ruang dan peluang untuk saya buat perkongsian sikit tentang buku Maka Bergembiralah atau dalam bahasa Arabnya Falyafrahu. Okey. Berkenaan dengan buku ni ditulis secara ringkasnya yang saya faham, buku ni ditulis untuk menyelesaikan masalah kita lah. Contohnya kita sedang bersedih kan, siapa yang kita cakap pada masa bila kita akan sebut maka bergembiralah?
mesti pada waktu orang yang bercakap dengan kita tu dia tengah sedih, betul tak? Maknanya dia tengah mengalami keresahan, kegalauan, kesedihan yang mana kalau kita apa tu, orang orang yang rasa je tahu. Maksudnya yang sedih tu, orang yang rasa je tahu sebenarnya. Jadi tujuan buku ni ditulis adalah untuk memberi motivasi bagaimana kita mengubah pemikiran kita ni, mindset kita ni daripada berada dalam kesedihan sampai kita boleh jadi gembira, boleh redha, menerima apa-apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Okey. Itulah serba sedikit berkenaan buku ni. Kemudian saya ingin masuk dalam anatomi. Anatomi buku ni dia tak adalah buku ni kompleks sebenarnya. Kompleks. Buku ni tidak kompleks, buku ni ringkas saja, buku motivasi yang berbentuk santai. Berbezalah dengan buku-buku Ustaz Dusuki sebelum ni. Lepas tu juga kalau buku dia ni dia mengikut topik-topik yang kecil lah. Maknanya dia tidak bahagikan kepada bahagian yang besar. Maknanya bila buka konten pun, kandungan pun memang terus masuk topik by topik. Okay. Dan juga dalam buku ni disertakan dalil bagi setiap hujah ataupun isi yang dikemukakan oleh Ustaz Dusuki. Sebab kita tahu kita sebagai orang Islam, okay, untuk orang Islam kan, kita memang menjadikan ayat Al-Quran tu sebagai panduan, pedoman kita. Maknanya memang kita kena rujuk Al-Quran untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita lah. Sebab itulah bila saya tertarik juga, saya memang sukalah baca dalil-dalil ni kan. Terutamanya kalau dalil berkenaan dengan kehidupan. Sebabnya satu, saya memang suka bahasa Arab tu lah. Nak tahu bahasa Arab tu kan, nak tahu translation dia. Jadi pada masa tu sambil saya baca buku ni memang dalam bahasa Melayu walaupun tajuk dia Falyafrahu, maka bergembiralah. Tapi ada juga dalil memang dalam bahasa Arab lah, yang ayat Al-Quran kan dengan hadis. Jadi masa tu sambil saya baca tu saya boleh refer maksud bahasa Melayu yang berpadanan dengan dalil. Macam itulah. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Itu sahaja buat round yang pertama kita kata. Dan kita masih ada banyak lagi soalan-soalan untuk kita nak minta Ustazah kongsikan lagi bersama dengan kita hari ini. Ustazah, kita sedia maklum lah yang Ustaz Ahmad Dusuki ni bukan buku pertama beliau, dan beliau masih lagi banyak lagi buku-buku yang lain. Kalau kita perasan antara tajuk-tajuk yang biasa saya sering jumpa lah kat kedai-kedai buku, antara tajuknya Mau'izah Hasanah, Tangisan di Mahsyar, Talian Hayat di Barzah. Ustaz-ustaz banyak mengetengahkan kita kata tema ataupun isi-isi berkenaan dengan peringatan tentang kehidupan kita, umat Islam lah khususnya, kehidupan kita di akhirat kelak ataupun kehidupan kita selepas dunia ni dan sebagainya lah. Dan dalam banyak-banyak kita kata buku Ustaz Ahmad Dusuki ni, apa yang bagi Ustazah lah buku ni yang menarik untuk dikongsi bersama dengan kita bersama pada hari inilah, kita semua pada hari ini. Dan mungkin ada sedikit, mungkin kita kata mungkin ada kali ini buku Maka Bergembiralah ini ada kelainannya tersendirilah, dan mungkin boleh minta Ustazah kongsikan sedikit. Okey, terima kasih kepada saudari Syarah Syamimi. Kenapa saya pilih buku ini untuk dikongsi bersama-sama dengan penonton kan? Saya pilih buku Maka Bergembiralah ni sebabnya satu hari masa tu ada satu masa tu saya memang tengah down lah. Maksudnya saya tengah down dan saya cuba mencari bahan bacaan yang boleh naikkan semangat saya balik. Jadi pada masa tu saya pergi ke kedai buku, tak jauh sini je, kedai buku Banggul. Saya pergi ke kedai buku Banggul dan saya mencari. Dan sebenarnya saya memang suka masuk kedai buku sebab bagi saya bila tengok buku tu macam satu terapi lah.
Walaupun tak beli. Tengok buku, tengok deretan buku tu kita dah dapat dah idea. Oh, buku ni pasal ni kan. Tapi satu hari tu saya pergi ke kedai buku Manggul tu, saya ternampak buku Maka Bergembiralah. Saya keluarkan daripada rak tu, saya tengok. Ustaz Dosuki ada juga tulis buku macam ni rupanya. Sebab biasanya saya macam yang moderator sebutkan tadi, biasanya Ustaz Dosuki ni beliau tulis buku yang berkenaan dengan persediaan menghadapi akhirat, bagaimana nak dapatkan husnul khatimah, contohnya buku-buku seperti itulah, buku-buku keagamaan. Dan sebenarnya buku kita memang tak boleh pisahkan dengan keagamaan, betul kan? Maksudnya buku ni berbentuk motivasi, tapi dia lebih kepada macam mana survival kit kita di dunia sebelum kita menghadapi hari akhirat. Tapi satu lagi yang kita perlu sematkan dalam fikiran kita ni, dunia dengan akhirat tu dia umpama bridge, jambatan kan. Maknanya nak sampai ke akhirat mesti kena lalu dunia dulu, betul? Kena lalu dunia dulu. Maksudnya apa-apa yang kita buat di dunia ni kita akan tuai di akhirat nanti. Sebab itulah saya rasa tertarik sangat dengan buku Maka Bergembiralah. Kebetulan masa tu saya tengah sedih. Jadi saya fikir bagus ni buku ni. So, saya memang tahu Ustaz Dosuki penulisan dia memang kena dengan jiwa saya. Jadi saya pilih untuk beli buku tu hari tu. Pada tarikh 21 bulan 11 2021. Kira baru lagi lah, baru beli sebab tapi buku ni cetakan pertama dia 2019 lagi. Cuma itulah saya lah yang rugi sebab baru tahu kan pasal buku ni, kewujudan buku ni, Maka Bergembiralah. Okey. Dan kenapa juga saya kongsikan buku Maka Bergembiralah ni, sebab saya tahu dalam kehidupan kita ni memang kita sentiasa mengalami perubahan emosi. Maknanya ada hari yang memang kita down sangat-sangat, kita perlukan motivasi. Kadang-kadang kita nak luahkan dia kat orang pun, bila orang tu bagi semangat cakap sabar kan. Lepas tu kita kata kau tak ada kat tempat aku, kau tak tahu kan. Jadi betul. Cara terbaiknya memang kena dapatkan panduan. Maknanya kita cari, cara contoh dia ialah dapatkan sebuah buku, supaya dengan buku tu kita boleh dengar semua, kita boleh baca, kita boleh tengok, kita boleh telusuri setiap baik-baik nasihat tu tanpa kita boleh respon macam tu lah. Maksudnya tak payahlah kita cakap kau tak tahu apa yang aku rasa kan. Sebab memang setiap orang sebenarnya dia diuji. Jadi macam mana kita nak menghadapi ujian tu ada disebutkan dalam buku ini. Okey. Itu saja. Saya setuju dengan kenyataan Ustazah tadi yang mengatakan kadang-kadang kita ni boleh dapat terapi lah walaupun dengan hanya melihat buku. Biasalah golongan-golongan pencinta ilmu dan buku ni dia ubat dia satu je, bawa pergi kedai. Dia akan hilang, dia akan tenggelam dalam buku-buku tu. Dan Ustaz dia ada istilah biblioterapi, membaca buku ni untuk terapi. Dan kadang-kadang kalau kita membaca buku yang genre motivasi dan sebagainya, dia kadang-kadang dia boleh merawat diri kita sendiri. Mungkin bila kita menerima ujian tu kita tak mampu sabar lagi lah pada hentakan yang pertama, masa mula-mula tu. Dan bila dah beransur masa ke masa, kadang-kadang kita nak rawat diri kita sendiri, kita membaca. Macam itulah. Sebab tu kadang-kadang dia terlalu subjektif lah bila orang tanya kenapa, apa tujuan kita membaca. Kita nak jawab, kita membaca sebenarnya kita ada tujuan. Kita tak membaca secara tiba-tiba ambil buku dan baca, tak. Sebenarnya ada sesuatu yang kita mencari dalam buku tu, yang mana buku tu boleh menjawab persoalan ataupun boleh membantu menyelesaikan, kita kata, apa yang apa yang kita kata terkurung atau
terfikirlah dalam fikiran kita. Terbuku, istilahnya terbuku, insyaAllah. Buku juga. Buku juga. Okey, baik. Seterusnya kalau boleh kita minta Ustazah juga untuk kongsi dalam bahagian mana ataupun syarahkan sedikit berkenaan dengan topik yang paling menarik ataupun topik yang paling memberi impak lah terhadap Ustazah, maksud Ustazah kata membaca buku ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey. Dalam buku ni bila saya baca ni, saya mendapati apa yang ingin diketengahkan oleh Ustaz Ahmad Dasuki dalam bukunya ialah berkenaan bagaimana kita bagaimana kita menghadapi ujian. Maknanya bolehlah kita katakan tema utama dalam buku ni ialah berkenaan dengan ujian lah. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana reaksi kita yang sepatutnya. Okey. Jadi bila saya baca ni saya dapat merasakan seolah-olah ibaratnya saya tengah mendengar nasihat seorang ayah juga sebenarnya. Macam mana ustaz ni menceritakan bahawasanya Allah tu sebenarnya menguji kita sebab cinta. Sebab cinta dan kasih sayang. Sebab bayangkan kalau orang yang tidak pernah diuji, maksudnya kita contoh paling yang kita selalu dengar, contohnya Fir'aun lah. Ya, Fir'aun yang tidak pernah sakit dan mendapat kekayaan lah, dapat kelebihan yang banyak waktu masa hidup dia tu. Tapi dari segi keduniaan semata-mata dan tidak pernah diuji sakit, demam tak pernah apa semualah. Itu contoh yang tidak pernah diuji. Tapi diuji dengan kesenangan lah. Ujian juga kan. Okay. Tapi daripada situ kita tahu, daripada situ kita faham bahawasanya Allah tu dia menguji kita bersebab. Biasanya orang menguji, Allah menguji kita untuk meningkatkan, untuk tahu untuk meningkatkan kita punya maqam. Pernah dengar kan istilah maqam? Maksudnya darjat lah. Darjat seseorang hamba tu boleh dinaikkan melalui ujian. Kita tengok pun kalau zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu pun memang Nabi-Nabi tidak terlepas daripada ujian. Kita tengok Nabi Muhammad SAW sendiri kan, Nabi untuk umat akhir zaman kita lah. Diuji sejak dari kecil lagi. Diuji sejak dari kecil dengan ketiadaan ibu bapa. Duduk bersama dengan bapa saudaranya, atuk saudara. Membesar tanpa ibu bapa ni memang saya rasa satu ujian yang sangat sangat besar. Tapi Alhamdulillah, biasanya bila Allah uji dekat situ, maknanya dia akan ada pula yang yang menampung lah. Maknanya kan Nabi Muhammad SAW ni kehilangan ibu dan ayahnya waktu kecil. Tapi bapa saudaranya Abu Talib, atuknya Abdul Muttalib kan, dan dia mendapat isteri yang sangat penyayang, Siti Khadijah. Jadi walaupun Allah uji kita, walaupun Allah bagi ujian tu, tapi pada masa yang sama Allah akan sediakan pula dari bahagian yang lain yang boleh menolong kita. Dan bila moderator tanya tadi, bahagian yang paling menarik dalam buku ni, pada permulaannya memang Allah bercerita tentang pasal ujian lah. Apa saya cakap ni? Okay. Dalam buku ni Ustaz Dasuki bercerita tentang ujian, bagaimana kita react. Antara contohnya bila kita diuji, kita kena cari ketenangan kan, betul tak? Cari ketenangan melalui solat, melalui berzikir, istighfar, semua itulah. Lepas tu tapi pada masa yang sama
pada hujung-hujung bab buku ni, saya tertarik dengan satu topik ni. Sebab dia kan dia terdiri daripada topik yang kecil kan. Waspadalah terhadap kerinduan. Okay. Waspadalah terhadap kerinduan. Saya rasa macam pelik jugalah sebenarnya sebab atas-atas tu tapi sebenarnya dia sangat berkait lah. Kerinduan ni, apa yang dimaksud dengan kerinduan dalam buku Ustaz Dasuki ni? Okay. Dikatakan rindu ni sebenarnya boleh, tapi apabila rindu yang keterlaluan, maknanya rindu tu kita tidak kawal rasa rindu tu. Contohnya kalau dua orang yang berpisah, sepasang kekasih yang berpisah, mungkin disebabkan tak ada jodoh apa semua tu lah. Dia boleh jadi rindu kan. Dua tu saling mencintai tapi tak ada jodoh, dan si perempuan tu mungkin dijodohkan dengan orang lain ke apa semua. Maknanya putus cinta lah pendek katanya. Dari situ kita mestilah ada perasaan rindu tu kan. Mustahil kalau tak ada langsung rasa perasaan macam tu. Tapi bila kita tengok tu pun, rindu tu pun ujian juga daripada Allah. Maknanya kita kena urus rasa rindu kita tu. Tak selama-lamanya kita kena biarkan diri kita larut dalam perasaan rindu yang berlebihan. Dan disebut juga dalam bab ni, rindu ni, rindu seorang pelajar terhadap, cuba teka, Guru. pelajar asrama. Contohnya pelajar asrama dia homesick. Dia terlalu rindukan, macam tak boleh berpisah dengan ibu bapa dia dekat rumah. Memang kebiasaannya ada yang pelajar asrama memang boleh adapt lah, alhamdulillah. Sebab memang kita perlu menerima hakikat bahawa kita perlu mengalami perubahan tu dalam hidup kita. Maksudnya fasa-fasa yang mana kita perlu duduk berjauhan dengan ahli keluarga semua kan. Tapi disebut juga dalam ni, rindu seorang pelajar tu terhadap rumahnya tu sampai hingga membuatkan pelajar tu tidak boleh fokus dalam pelajarannya. Sebab itulah inilah antara bab yang saya rasa menarik, sebabnya dia lain daripada yang lain. Dekat atas-atas tu cerita pasal ujian, bagaimana menghadapinya, cari keberkatan semua kan. Tapi pada bab yang ni dia suruh kita berwaspada terhadap kerinduan. Okay. InsyaAllah. Saya pun rasa saya belajar satu perkara yang baru berkenaan dengan waspada terhadap kerinduan. Maksudnya macam jaranglah nak berkongsi tentang ni. Sebab rindu tu boleh. Dia katakan rindu itu adalah kita kata fitrah alami manusia itu sendiri. Tapi sekiranya terlampau larut dalam kerinduan sehingga kita kata menjejaskan kerja-kerja yang lain ataupun sehingga menyebabkan kesakitan pada tubuh badan, itu satu perkara yang salah. Betul. Jarang untuk dengar orang berkongsi sedemikian, untuk kita kata akui perasaan kita rindu ataupun kita dan sebagainya, sedih ataupun dan sebagainya. Tapi yang penting bagaimana cara untuk kita nak kawal supaya dia tidak berlebihan. Okey. Baik, Ustazah, kalau seterusnya kalau kita maklumlah berkenaan dengan buku Maka Bergembiralah ini ialah satu buku yang mana kita kata lebih kurang memberi panduan ataupun memberi survival kits yang macam mana Ustazah sebutkan sebentar tadi, berkenaan dengan bagaimana untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan kita kata santai-santai atau gembira, tenanglah kita katakan. Boleh Ustazah kongsikan dalam diri dalam diri kita sendirilah, dari segi sebagai hamba ni dan yang menjalani kehidupan ni, apa starter pack ataupun apa bekal-bekal yang perlu ada dalam diri kita, yang perlu kita tanam dalam diri kita supaya kita ni menjadi kata hamba yang, sebab kita semua adalah hamba Allah, menjadi hamba yang kita kata ikhlas menjalani kehidupan dan bahagia seadanya lah. Begitu. Boleh saya kongsikan apa yang harus
kita kata bekalkan. Tadi yang moderator tanya tadi apa? Starter pack untuk ataupun bekal-bekal yang perlu kita bawa ataupun kita tanam dalam diri kita untuk kita ni sentiasa ikhlas dan redha suruh membuahkan gembira itulah untuk menjalani kehidupan kita. Sebab masing-masing ada kehidupan masing-masing yang mana kita tak boleh nak bandingkan. Setiap orang ada laluan dia masing-masing. Itulah. Tapi kita boleh ada, kita kata, panduan lah untuk kita garap daripada buku ini sendiri. Oh, kejap suara saya pun gerak. Tak apa, boleh ambil masa. Okey, terima kasih kepada saudari Syarah Syanini. Berkenaan dengan soalan moderator kita tadi, starter pack, bagaimana untuk kita, maknanya senjata kita lah kan, untuk kita hadapi ujian di dunia ni. Sebenarnya ulama' telah menggariskan lah pada masa dahulu. Pernah dengar ke 10 muasafat tarbiyah? Okey, muasafat tarbiyah. Muasafat tarbiyah tu antaranya lah yang kita boleh jadikan guideline, jadikan panduan sebagai cara untuk kita tengok balik bagaimana kita perlu melengkapkan diri kita sebagai seorang individu Muslim dengan 10 muasafat tarbiyah ni. Okay. Dan bila sebut tarbiyah, mestilah kita faham, maksudnya kita kena didik. Tarbiyah tu didik kan? Didik diri kita agar kita ada benda-benda ni. Antaranya saya sebutkan 10 tu. Yang pertama sekali, luas pengetahuan. Banyak cara untuk kita dapatkan ilmu pengetahuan. Antaranya kita menuntut ilmu lah, berburu. Okay? Berburu. Lepas tu dengan banyakkan mencari maklumat tu, kita kena bertanya kan. Dan yang paling famous sekali cara untuk menuntut ilmu ni, yang paling murah ialah kita dengan membaca lah. Kan? Yang kedua, akidah yang sejahtera. Yang ketiga, akhlak yang mantap. Sangat menjaga masa. Ibadah yang benar. Saya sebutkan semua dulu Ibadah yang benar, tersusun dalam urusan, sihat tubuh badan, mampu berdikari, melawan hawa nafsu dan bermanfaat pada orang lain. Contoh yang saya sebutkan tadi tu, yang muasafat tarbiyah, 10 muasafat tarbiyah adalah antara cara. Maknanya kita bila kita tengok muasafat tarbiyah ni, kita nampak, oh aku kena jadi macam ni. Sebab ciri-ciri yang saya sebutkan tadi tu semuanya merupakan ciri-ciri seorang individu Muslim yang cemerlang lah. Antara yang menarik perhatian saya dalam 10 muasafat tarbiyah ni, bermanfaat pada orang lain. Bermanfaat pada orang lain ni maknanya kita sebagai seorang individu Muslim, kita tidak boleh macam kalau orang kata si pesoge. Si pesoge tu tak boleh. Maksudnya kita kena berkongsi. Kan? Dalam Islam kita memang sangat menekankan jemaah sebenarnya. Kita contohnya kalau kita diajar dalam Islam, kita diajar untuk memahami kesusahan orang lain, dan kita macam mana kita nak memahami, antara caranya ialah kita dengan menolong orang itu. Cara untuk kita mengatasi, maknanya kita nak menyelesaikan masalah orang itu, kita kena tolong lah, betul kan? Jadi bermanfaat pada orang lain ni memang salah satu ciri muasafat tarbiyah yang saya kira sangat menarik. Dan contoh yang paling dekat dengan kita lah. Contohnya saya tengah bercakap pasal buku ni kan. Ni kita buat
masuk program momong buku sebab kita nak bagi manfaat pada orang lain. Kita nak orang lain turut merasai, turut tahulah, sama-sama tahu yang ada rupanya buku yang boleh membantu kita cara untuk mengurus emosi, cara untuk menyelesaikan masalah, antara contoh. Dan saya sebenarnya memang suka dengan gaya penulisan Ustaz Dusuki ni kan. Sebab buku ni dia berbentuk santai, walaupun dia ada dalil tapi berbentuk santai. Jadi sangat sesuai lah dengan orang yang tak sukakan bacaan-bacaan yang berat-berat. Betul tak? Okay, Jadi dia boleh segenap lapisan masyarakat boleh baca lah, bukan nak saya tak perlukan huraian. Ada serta-serta buku mungkin bahasanya tinggi ataupun bahasanya klasik yang memerlukan huraian seterusnya lah. Baik, sambung lagi ke? Bahagian yang paling menarik tadi kan? Kita masih lagi di bahagian yang paling menarik. Okay, kalau dah ada bahagian paling menarik, tadi tak adalah. Setakat itu sahaja untuk bahagian tu. Okay, baik. Saya suka bila Ustazah ada menyebut tentang Islam ini sangat menganjurkan hidup berjemaah ataupun kita kata berkumpulan, supaya kita ni tidak hidup sendirian, dan sekiranya kita ni ada masalah ataupun kita kena luahkan supaya orang lain boleh bantu. Selagi mana kita tak luahkan, Ustazah, betul tak? Orang lain pun tak boleh nak bantu kita kalau kita tak luahkan. Dan kadang-kadang bila kita terlampau simpan sendiri, yang menyebabkan kita rasa stres sendiri. Kita kata orang tak faham kita, sedangkan pada masa yang sama kita tak pernah pun nak cuba memahamkan orang lain tentang situasi kita yang kita hadapi. Betul tak, Ustazah? Okay. Saya rasa saya setuju poin itu, sebab itu yang jarang orang fikir untuk tak nak berkongsi. Sebab apa? Tak nak, pertama sekali tak nak menyusahkan orang lain. Yang kedua, ingat orang lain ni tak akan faham kita. Sedangkan mungkin orang tu tak faham, tapi orang tu boleh cuba dan boleh bantu setakat yang dia mampu lah. Yang mana kita tak tahu apa yang dia boleh. Kita kata sekadar nak, ada setengah orang tu sekadar nak meluahkan untuk nak meluahkan je. Tak nak solusi pun, nak luahkan, nak minta orang dengar je. Ada juga orang yang macam tu. Dan kita tak boleh nak memandang mereka ini lemah lah dan sebagainya lah. Sekiranya mereka ada nak meluahkan, tak boleh nak mengatakan. Kita kena hargai dan kita kena hargai perasaan orang lah, lebih kurang macam tu. Kalau kita, seterusnya, kalau kita boleh kaitkanlah dengan kehidupan seharian kita sendiri, bagaimana buku ni kita kata dapat membantu ataupun macam mana nak kaitkan dengan kehidupan semasa dengan konten yang ada dalam buku ni? Okay. Berkenaan dengan bagaimana kita boleh kaitkan kandungan buku ni dengan kehidupan kita sekarang. Sebenarnya sangat-sangat relatable. Sebab apa? Kita tahu sekarang masyarakat kita sekarang sedang diuji. Bukan Malaysia aja, malah kita kata satu dunia lah diuji dengan virus yang kita pun wallahu alam tak tahu daripada mana datangnya. Dikatakan berpunca daripada Wuhan lah, daripada Wuhan, China. Bila terjadinya satu pandemik macam ni yang tak disangka-sangka, saya waktu tu masa first dapat pengumuman tentang corona ni, waktu tu saya tengah, kalau tak silap saya, masa tu saya tengah belajar di UIA lagi lah. Masa tu saya tak grad lagi. Diarahkan untuk pulang. Okay, diarahkan untuk pulang. Waktu tu saya rasa macam, aku ni macam Allah jawab je soalan doa aku. Sebenarnya waktu tu, maaf. Sebenarnya waktu tu ada jugalah macam kita kan student kan, ada macam merasa macam alah letihnya banyak assignment, kan best kalau tak belajar kejap. Saya tak sangka yang
apa yang terdetik dalam hati saya tu rupanya memang betul lah. Allah macam seolah-olah menjawab. Rupanya masa tu semua student, semua pelajar di universiti diarahkan untuk pulang. Itulah detik-detik yang saya rasa momen yang saya tak boleh lupakan. Bila kita kena macam tu baru tahu kan. Barulah rasa tak boleh lah kita doakan ataupun kita fikir sesuatu yang bertentangan lah sebenarnya. Contohnya kalau kita kata kan, malaslah belajar, baiklah duduk dekat rumah contoh kan. Memang tak boleh. Tapi bila jadi macam tu, Allahu Akbar. Dan rupanya itu baru permulaan. Dan selepas-lepas itu, dengan kes kematian yang berpunca daripada corona tu, virus corona tu semakin meningkat. Okey. Tapi ada satu tahap yang mana kita hampir sifar kan? Ada kan? Ada pernah sekali. Lepas tu naik balik. Ujian yang berterusan. Dan akibat daripada pandemik itu juga kita menyaksikan bagaimana dia memberi kesan terhadap kehidupan manusia, terutamanya dari segi pendidikan anak-anak di Malaysia. Bagaimana kita asalnya belajar face to face, belajar bersemuka. Lepas tu tiba-tiba kena sesuaikan diri dengan belajar melalui ni je. Belajar online je. Sekarang pun kita online je kan. Jadi itulah antara kesan-kesan dia. Saya ada juga terbaca bahawa dalam 20k gitu, kalau tak silap saya, pelajar yang memang berhenti sekolah. Berhenti daripada belajar di sekolah-sekolah. Jadi sangat besar kesan corona ni. Ada juga yang paling saya nak highlight dekat sini ialah isu tentang kenaikan harga lah. Okey, itu pun antara kesan juga. Kesan-kesan dia sangat banyak. Macam mana kita nak menghadapi kesan-kesan ni? Okey. Pada situlah yang saya boleh kaitkan dengan kehidupan sekarang, mestilah ada yang sedang bersedih hati, macam mana ni aku nak survive dalam hidup ni. Sampai kan kita tahu kan, baru-baru ni, bukan baru-baru, adalah dalam mungkin pertengahan tahun hari tu saya ada terbaca mengenai kes bunuh diri yang meningkat. Mungkin kes bunuh diri ni terjadi disebabkan kurang terjadi bunuh diri. Sebenarnya tak ada orang yang suka-suka nak ambil nyawa dia. Itulah kenyataannya. Tapi bila jadi bunuh diri mesti ada sebab yang tak tertanggung yang membuatkan dia tu bunuh diri. Dan kita tahu bunuh diri ni sebenarnya dalam Islam, kalau kita bunuh diri maka tu sebenarnya dosa yang sangat-sangat besar lah. Kan kita tahu kan. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada terkena. Kita nak elakkan daripada terjadinya kejadian-kejadian yang kita tak ingini ni lah, seperti bunuh diri apa semua ni. Jadi kita kena belajar bagaimana kita kena belajar mengurus apabila kita diuji. Maknanya apabila kita diuji, apa reaksi kita? Apa first step yang kita kena buat apabila kita diuji? Dan saya suka saya sebutkan dalam buku ini, saya sebutkan muka suratnya sekali. Muka surat 52 kan. Okay. Tentang topik mengapa Allah menguji. Sebenarnya kenapa Allah hadirkan ujian dalam kehidupan individu Muslim tu? Antara sebabnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okay. Jadi dialah yang menjadikan mati dan hidup. Okay, terjemahannya. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan kita tahu Allah uji kita ni
takkanlah kita kata, okay, aku beriman. Kan, aku dah Islam dah ni sekarang, aku boleh masuk syurga dah. Betul ke macam tu? Kita kena sebenarnya kita kena ada maknanya suatu sebab lah. Sebab untuk Allah masukkan kita dalam syurga. Ibaratnya macam tu lah. Jadi daripada situ kita faham yang memang manusia akan diuji oleh Allah, sama ada ujian yang berbentuk kesenangan ataupun berbentuk kesusahan. Supaya daripada situ Allah tahu, daripada situ Allah akan boleh tahu ataupun nilai, oh manusia ni lulus. Contohlah kan, ibaratnya lah. Okay. Dan bagaimana saya boleh kaitkan dengan kehidupan seharian saya sendiri. Bila saya baca buku ni, saya boleh refer balik. Contohnya kalau saya ada hadapi sesuatu kesulitan yang saya rasa macam tak boleh nak selesaikan, maka saya boleh rujuk balik buku ni. Sebab tu saya kata buku ni macam guidelines ataupun survival kit kan. Rujuk balik buku ni, tengok balik macam mana sebenarnya yang Islam dah gariskan dalam dari Islam lah, maksudnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita. Okey. Ada lagi ke yang saya nak cakap ni? Pengisian. Okey. Itulah setakat yang saya boleh bagi tahu tentang yang apa yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan sekarang. Masya Allah, betul. Sebab bila mana kita kata macam ujian ni, yang mana kita sedar adalah ujian ni yang sebenarnya datang daripada Allah sebagai tanda dia kisah ataupun cinta tentang kita, dia cinta akan kita kan. Kalau Allah ni tak sayang dah kita kata tak cinta dah kita, dia akan hiraukan kita, akan buatlah suka hati atas muka bumi ni, aku tak ambil tahu macam tu. Tapi bila mana kita ni diuji, maksudnya kita dalam perhatian Allah SWT. Sebab itulah bila kita rasa, maka bergembiralah. Saya suka dengan bila kita kata kita boleh kaitkan adalah bila mana kita diuji, gembiralah sebab sekarang ni Allah sedang melihatkan kita. Allah sedang Allah sedang perhatikan kita ataupun Allah sedang fokus atau kita pun suka kalau fokus kat kita semua nak musik kita, apa ni kita kata dapat perhatian lah. Apatah dapat perhatian daripada orang, apatah lagi dapat perhatian daripada Allah. Sebab yang kalau saya boleh kaitkan sebenarnya tajuk berkenaan dengan mencari kebahagiaan ataupun dan gembira ini sebagainya juga pernah ditulis oleh ulama besar iaitu Imam Al-Ghazali, yang mana dalam bukunya yang bertajuk The Alchemy of Happiness, yang mana dia kata untuk mencapai kebahagiaan ni pertama sekali adalah kena kenal hakikat diri. Betul-betul. Kalau kita ni kita kena sedar yang diri kita ini hamba, yang mana Allah adalah maha segala-galanya, dan sesuatu perkara itu tidak akan berlaku tanpa izin Allah, dan apa yang susah itu akan disusuli dengan kesenangan dan sebagainya. Kita akan rasa tenang untuk menjalani hidup ini. Ujian datang, kita memang tak boleh nak lari. Dan Imam Ghazali juga menekankan tentang kehidupan kita yang sementara di dunia ini dan yang kekal dan yang abadinya adalah di akhirat. Dan ujian itu ada di dunia, tapi di akhirat kelak adalah kita kata balasan yang seutuhnya lah, yang abadi. Dan begitu jugalah apa ni, yang mana juga kalau boleh saya kongsi juga sekali Ustazah, yang ditulis oleh Prof. Al-Atas dalam buku Mencari Makna Kebahagiaan dan Pengalaman Jalan Islam. Dia kata highest tingkatan yang tertinggi kebahagiaan adalah ma'rifatullah, bila mana kita kenal Allah. Lepas itulah bila kita kenal Allah, kita rasa macam tenang, macam gitu. Rasa macam gembira lah. Sebab tu hati orang-orang mukmin ni dia rasa tenang sebab dia tahu Allah ada dengan dia, dan setiap masa susah ke senang Allah sentiasa ada. Rasa hati orang bergembira, dia rasa tenang. Kalau
Ustazah kita pun dah menghampiri 10, saya pula yang berceloteh. Kita rasa topik terkena, jadi banyak mulut. Sekarang dah menghampiri 10.55 dan kita dah berada di penghujung siaran. Mungkin sahabat-sahabat yang lain yang tak sempat nak tonton daripada awal boleh tengok recording ataupun rakaman siaran kita di page page Momuku. Okay, baik. Soalan yang terakhir kepada Ustazah, ataupun kita mintalah Ustazah untuk bagi saranan yang terakhir yang berupa nasihat kepada penonton dan pembaca atau bakal pembaca yang membaca buku ini sebagai kita kata penutup untuk sesi kita kali ini. Okey. Buku ni, buku ni sangat mudahlah untuk didapati sebenarnya. Boleh cari di mana-mana kedai buku yang berdekatan atau paling senang, zaman sekarang kan, cari dekat Shopee, ataupun laman web buku sebenarnya ada banyak. Book Cafe kan. Dengar tak Book Cafe? Book Cafe ni ialah milik syarikat PTS. Tapi walaupun dia milik syarikat PTS, dia bukan jual buku PTS je. Maknanya banyaklah penerbit-penerbit lain yang buku-buku penerbit lain yang ada dekat laman web tu. Jadi bagi sesiapa yang ingin dapatkan buku Maka Bergembiralah ni, boleh cari online ataupun kalau nak cari, kalau orang macam juga bolehlah cari dekat kedai buku SMO ataupun kedai buku Banggol. Dan sikitlah saya nak bagi tahu, dekat kedai buku Banggol sekarang ni pun ada year end sale kan, ada jualan akhir tahun. Jualan akhir tahun. Gudang lah juga. Banyak buku yang harga RM1, RM3. Kadang-kadang saya tengok, saya dah pergilah hari tu. Saya tengok lepas tu, buku ni dia jual RM5. Saya beli buku tu hari tu dalam 25 gitu. Saya rasa macam alamak. Kalau beli masa Kenapa tak sekarang? Kenapa sekarang? Okey. Betul. Jadi nasihat saya yang terakhir untuk para penonton yang bakal-bakal pembaca buku ni, beli, baca dan ambillah manfaat daripada buku. Sebab kalau kita baca hanya sekadar untuk dapatkan idea, maknanya tidak memberi apa-apa makna. Dan dalam hidup kita ni, seperti contoh saya sebutkan pepatah Arab tu, al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu tanpa amal, maknanya kita tahu tapi kita tak buat. Umpamanya sebuah pokok tanpa buah-buahan. Maknanya tanpa buah-buahan kita tak dapat hasil lah, tak dapat manfaat daripada pokok tersebut. Sedangkan kita tanam pokok tu mestilah ada tujuan dia, sama ada untuk dapatkan buah ataupun dapatkan pemandangan yang cantik melalui bunga-bungaan yang menarik kan. Jadi nasihat saya itulah, dapatkan buku ni dan cubalah ambil iktibar atau pengajaran daripada setiap baik kata yang ada dalam buku ni daripada Ustaz Dusuki Abdul Rani. Sekian sahaja daripada saya. InsyaAllah, itulah yang kita boleh simpulkan perkongsian kita pada hari ini, yang sebuah buku yang berbicara ataupun berkongsi tentang panduan untuk menghadapi ujian dan untuk sentiasa kita kata enjoy your life. Ni kata enjoy, so, yang enjoy yang sebenarnya adalah di syurga. Sebab pahala kesabaran itu satu pahala yang sangat besar kalau kita tahu nilainya sendiri. Dan untuk kita kata sebagai penutupnya juga adalah membaca ini satu terapi yang mana boleh jadi motivasi. Jangan pandang enteng ataupun kepada mana-mana buku ataupun genre buku, kerana saya sentiasa yakin dan percaya bahawa setiap buku itu akan ada pengajarannya meskipun terselit satu. Mungkin terselit satu pengajaran kan. InsyaAllah. Baik, terima kasih pihak Momuku ucapkan kepada Ustazah Khairul Nadia Abdul Suhaimi kerana sudi menjengah ataupun sudi menjengah ke liga kecil Momen Buku, di mana kita sediakan satu platform untuk berkongsi dan memberi manfaat kepada orang ramai amnya lah. InsyaAllah, dan itu juga saya rasa setakat ini juga daripada saya selaku moderator pada hari ini. Ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kami daripada awal sehingga akhir sesi, dan saya memohon maaf sekiranya ada tersalah dan tersasul ketika berbicara,
Dan sahabat-sahabat juga boleh nantikan program akan datang kita yang mana kita menjemput Saudari Amal Ajla yang merupakan Timbalan Esko Hal Ehwal Remaja bagi Amirah Malaysia yang akan berbincang atau mengupas tentang buku Atomic Habits by James Clear, yang satu buku yang disukai ramai, satu buku bestseller dan kita akan cari tahu apa menarik tentang buku ini di sesi yang akan datang. InsyaAllah, dan itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.